Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di sebalik OEM lain dok kecoh-kecoh memperkenalkan model EV tertentu, sebaliknya Toyota baru berongkak langkah pertama di mana ini adalah the first electric car daripada Toyota yang diberi nama sebagai Toyota BZ4X. Di mana untuk BZ4X ni, sebenarnya BZ ni dia stand for Beyond Zero. Walaupun orang kata BZ ni busy for nothing. Tapi dia adalah Beyond Zero. BZ4X ini adalah the first model EV daripada Toyota dan juga merupakan the first model ETNGA daripada Toyota. Dan untuk model ini sebenarnya untuk Toyota dia berkolaborate dengan Subaru, maka terhasillah sebuah kereta elektrik yang diberi nama Toyota BZ4X. So macam biasalah, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang the first electric car daripada Toyota, bagi anda yang baru jumpa channel ini masih dah subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tutup lonceng, follow juga sosial media kami, TikTok, IG, Facebook. Padu laju. Get ready to say hi to the camera. Hi guys, welcome back to my channel dan video ni dirakam menggunakan dashcam tau. Dahsyat tak? Canggih tak? Inilah dia 70 My Omni dashcam 360 darjah pertama di dunia. So, apa yang best pasal dashcam ni? Nombor satu, kamera ni dia boleh pusing 360 darjah, jadi dia boleh record depan, belakang, tepi dan juga dalam. Nak record dia, guna voice command je, baru tak kacau time driving. Shoot right. Nombor 2, kualiti video dia memang Full HD. Kalau nak record malam-malam pun terang sebab dia ada HDR Night Vision dengan 60 frame per second. Nak record nombor plate? Mudah. Nombor 3, kamera ni ada ciri keselamatan ADAS. Jadi motosikal, basikal, pejalan kaki, semua dia boleh detect. Kalau jadi apa-apa, dia boleh auto record. Mudah. Nombor 4, yang paling best, dia ada ciri parking surveillance 24 jam dengan sambungan 4G dan juga GPS. Jadi tak perlu risau lagi dengan kereta, segalanya di hujung jari saja. Tunggu apa lagi? Dapatkan dashcam 70 My Omni ni di official store 70 My dekat Lazada dan Shopee sekarang. Sebelum kita bercerita tentang BZ4X ni, aku nak bercerita sikit apakah yang telah dilakukan oleh Toyota. Di mana kalau kita ikut kat sini, Toyota sedang menuju ke Toyota Carbon Neutrality stand, di mana untuk 2050, tahun 2050 tiada lagi model ICE, sebaliknya semua model-model BEV ataupun EV sepenuhnya akan diperkenalkan oleh Toyota. Di mana yang ini salah satu daripada hasil kerja mereka dinamakan sebagai Multi Pathway Toward Carbon Neutrality. Kalau kita ikutkan di sini, sekarang ni untuk model Toyota, dia ada beberapa kategori. Sebagai contohnya dia ada ICE car, lepas tu dia ada HEV iaitu Toyota Corolla Cross, lepas tu dia ada PHEV. PHEV ni plug-in hybrid lah. Dan selain itu dia ada BEV iaitu the first model BZ4X, dan juga dia ada orang kata fuel cell electric vehicle. Yang ini adalah orang katakan ini adalah versi hidrogen, di mana untuk versi hidrogen dekat Malaysia tak ada, tetap ada. Malaysia ada, tetapi cuma berada di Sarawak. Tapi inilah barisan model-model yang sedia ada. Tetapi selepas 2050, untuk versi IC tiada lagi, sebaliknya akan dipergi katakan neutron carbon. Apa pentingnya neutron carbon ni? Inilah dia. HEV contribution to Malaysia, di mana daripada tahun 2009 sampai sekarang ni 35,000 unit Toyota HEV telah dijual di Malaysia, di mana dia bersamaan Toyota dapat selamatkan 2.4 juta pokok di Malaysia. So that's why lah dia orang berusaha-usaha untuk menghasilkan model-model macam ni. Sekarang kita tengok apa yang ada dekat Toyota BZ4X. First kita cerita dari segi design. Dari segi design sebenarnya all is new. Ini adalah Toyota alaf baru. Baik dari segi luaran, baik dari segi dalaman. Memang kita tak pernah tengok sebelum ni. It's a totally new. In term of the design, aku boleh katakan satu tindakan yang cukup berani daripada Toyota. Di mana untuk yang ni sebenarnya dia adalah sebuah crossover SUV. Di mana dari segi size dia lebih kurang sama macam Toyota RAV4. Ataupun kalau untuk Honda, mungkin Honda CR-V. Mungkin orang katakan Proto S70. Size dia lebih kurang macam itu. Dan in term of the design, kalau kau nampak untuk bahagian hadapan, dia memang straight dan juga menajam. Dan of course yang paling penting adalah dia tak ada grill tau. Sebab apa tak ada grill? Sebab dia tidak perlukan air intake masuk ke dalam untuk menyejukkan enjin. Sebab apa? Sebab dia tak ada enjin. Sebaliknya dia gunakan elektrik motor untuk run kat sini. So depan dia boleh bebas untuk buat segala-galanya lah. Dan untuk bahagian depan kita nampak ada kamera. Maksudnya ada kamera, dia ada 360
kamera. Dan untuk bahagian lampu memang cukup kecil ya, nipis ya dan juga agak tajam lah. Tetapi untuk di bahagian tepi yang ni, kalau kita tengok, dia ada air intake, bukan air intake, dia lebih kepada aerodynamic dan lebih kepada untuk menyejukkan untuk bahagian rim. Okey, so sebaliknya untuk bahagian tepi, kita tengok pada sini. Okey, untuk bahagian tepi, that's why saya katakan satu tindakan berani daripada Toyota sebab dia ada buat satu cladding yang gila besar. Untuk colour ni mungkin kau tak perasan, tapi kalau kau tengok colour putih, kau nampak memang pelik, serius pelik. Tapi tak pelik, bukan Toyota lah. So ini satu keunikan yang cuba diadakan untuk model ni lah. Dan untuk rim kita nampak, is orang kata two tone colour dengan rim 20 inci, size 235 50. So it's quite big juga. Dan untuk bahagian tepi, yang ini adalah charging station. Okay, di mana untuk bahagian ni kau tengok, besar gila boy. Dan untuk dia takut kot orang tak tahu ini kereta elektrik kan. Dia letak elektrik dekat sini jugalah. So yang ni adalah charging port. Di mana untuk charging port yang ni, dia ada AC charger dan juga DC charger. Untuk DC dia support sampai 6.6 kW. Tetapi untuk DC charger, dia boleh support sampai 150 kW. Dan untuk yang ni, kalau kita charge daripada 0 to 80% menggunakan DC charger, dia cuma perlu mengambil masa 30 minit saja. Okeylah 30 minit. Kau berhenti kat stesen minyak, kau letak charging station, kau pergi toilet, kau pergi kencing, kau pergi berak, kau beli ni, lepak-lepak, usyak awet sini. Wow, minta IG, dah settle 30 minit. Untuk bahagian sini. So untuk bahagian tepi juga kita tengok selain pada cladding besar, so untuk yang ni kita nampak dia punya side mirror berwarna gelap lah. Dia lebih kurang macam two tone colour, sama juga untuk bahagian bumbung. So bumbung pun berwarna gelap. Tetapi untuk BZ4X ni sebenarnya dia ada dua jenis type tau. Dia ada single motor dan juga dia ada dua motor. Di mana ada spek juga, di mana bumbung ada didatangkan dengan solar. So solar ni dia boleh charge bateri lah. Tetapi untuk versi yang masuk ke Malaysia, tidak ada. Sebaliknya dia just plain saja, berwarna gelap saja. So sama juga untuk bahagian tepi kita nampak also plastik material juga bahagian sini. Dan untuk bahagian pintu, dia ada kemasan krom dekat sini. Sebelum kita pergi bahagian belakang, kita nak tengok dulu pintu. Aku nak tunjuk pada korang, dia punya pintu bapak besar gila. Walaupun pembukaannya taklah besar sangat, tapi pintu dia besar gila because of what? Because of the cladding kat sini. So yang ni mengatakan satu keunikan yang ada dekat BZ4X ni lah. Okay, so untuk bahagian belakang pun macam bahagian depan. Dia memang unik di mana kita tak pernah tengok sebelum ni dekat mana-mana model Toyota sedia ada. Mungkin bahagian belakang ni nampak macam Harrier. Mungkin belakang dia juga nampak macam Prius juga, lebih kurang macam tu. So di mana kalau belakang is very simple, di mana dia punya lampu pun tirus tajam macam depan, dia bawa straight daripada kiri straight pergi sampai ke bahagian kanan. Of course kat bahagian tepi ni ada best juga BZ4X. Sebaliknya biasaannya kalau untuk Toyota logo letak warna biru, tapi tak, yang ni letak warna biru tapi dia letak dekat BZ ni. So ini menunjukkan ini adalah sebuah model EV dan sebagainya. So untuk bahagian bawah tak ada exhaust lah, tak ada enjin, so tak ada exhaust. So untuk bahagian belakang ni kalau kita nampak kan dia punya shape, kalau kita nampak ada macam ala-ala spoiler sedikit yang agak kecil dekat bahagian, taklah kecil sangat tapi dia mendatar turun ke situ lah, berwarna gelap. Dan juga untuk yang ni power boot dia juga, yes, datangkan dengan electric power boot. Alright, so di mana untuk bahagian dalam boot dia agak okey juga, besar juga, 452 liter. Di mana kalau kau nak space yang lebih besar, kau boleh turunkan ni. Sebab yang ni, kalau kau nak space lebih besar, layer itu lebih mendalam, kita boleh turunkan dan kita boleh masuk. So kiranya anda dapat space yang lebih besar iaitu ke dalam. Of course yang ni tak ada spare tayar lah. Okay, sebaliknya datangkan dengan mungkin dipekit tayar. Dan of course untuk bahagian kiri dan juga kanan, dia ada tempat orang katakan letak gantung, tarik dan sebagainya yang boleh support sampai 4 kilo. Tapi kalau boot space tak cukup besar lagi, of course second row boleh diturunkan. So automatically jadi lagi besar. Ini mungkin biasa orang bawa kereta biasa pergi IKEA beli almari kan. Apa kata kita bawa pula kereta elektrik pergi beli almari macam. Bahagian dalam pun sama, kau tak pernah tengok dekat barisan model Toyota. Di mana aku rasakan ini adalah antara langkah berani yang dibuat oleh Toyota, di mana banyak kelainan-kelainan yang ada dekat sini. Sebagai contohnya, untuk bahagian dashboard. Kalau untuk bahagian dashboard, biasanya orang sibuk guna apa? Orang sibuk guna plastik, orang sibuk guna soft touch. Tetapi sebaliknya Toyota kata, I don't want this, I want special. So maka terwujudlah satu dashboard yang gunakan fabric. So memang lain kat sini. Dan di sebalik ini kita dapat lihat kat sini satu keunikan yang lain juga, di mana untuk panel meter 7 inci untuk bahagian hadapan,
Untuk bahagian tengah 12.3 inci skrin sentuh dengan Apple CarPlay, Android Auto dengan wireless lagi dan sebagainya. So ada banyak kat sini info-info yang kita lihat kat sini. Tetapi skrin memang cukup besar. Tetapi itulah Toyota kan. Toyota memang terkenal, bukan Toyota lah terkenal. Toyota memang suka benda-benda frame-frame yang besar-besar. Tapi yang ni bersama juga kita nampak besar juga. Ada satu kelainan yang tidak dilakukan oleh kereta-kereta EV yang lain. So ini keunikan yang ada kat sini lah. Dan of course untuk yang ni dia menggabungkan antara button touch dan juga button physical. Untuk bahagian atas aircon everything semua menggunakan touch. Untuk bahagian-bahagian bawah semua adalah menggunakan jenis butang-butang dan sebagainya. Okay, so untuk bahagian tengah ni of course ada aircon untuk bahagian kiri dan juga kanan passenger. Dan untuk bahagian lain, satu keunikan yang lain adalah dari segi gear dia. 12 gear dia memang unik, serius. Macam mana unik? Sebab kalau kau nak masuk gear, kau kena tekan tolak, reverse, tekan D, tekan N, nak P, tekan P. So salah satu keunikan, kau tak boleh bukan pusing macam tu, pusing tak boleh, dia kena turun bawah dan juga pusing lah, begitulah. Alright, so yang ni macam katakan ada 360 camera memang super clear dekat sini lah. Dan of course datangkan dengan electric parking brake dan juga auto hold dekat bahagian sini juga. Dan untuk bahagian tengah ini ada satu keunikan juga, di mana untuk bahagian tengah ni di sebalik dia ada wireless charging, tetapi dia punya casing ni is transparent, macam transparent, kita boleh nampak lah. Walaupun phone kita tengah charge, kita tutup, kita still boleh nampak lagi berapakah bateri dan sebagainya. Ini keunikan yang tak ada pada kereta lain, ada pada Toyota BZ4X. So untuk seat, semua all yang menggunakan leather seat. Bahagian tengah boleh letak card holder yang cukup besar. Dan juga untuk glove box ni juga, bukan glove box, untuk bahagian perehat tangan ni pun ada ruangan juga, tapi taklah besar sangat. Tetapi untuk glove box, kereta ni tak ada glove box. Yes, BZ4X tak ada glove box. Tak ada. Sebaliknya untuk letak barang, kau boleh letak pada bahagian tengah. Dekat bahagian tengah ni ada tempat ruangan barang yang kau boleh letak. Dan seterusnya keunikan lain yang ada dekat BZ4X adalah dari segi steering. Steering dia memang kecil gila bagi aku. Kecil gila dan juga unik. Sebab apa unik? Sebab dia ada banyak button-button dekat sini. Yang tak pernah lihat dekat Toyota, di mana aku perlu ambil masa sikit. Ini button apa? Ini button tu, ini button. Kau tahu macam apa tak? Dah macam bawa lori tau. Lori Scania ke, lori-lori. Biasa kan lori-lori steering kan banyak button-button. So sama juga dengan sini. Gila banyak button kat sini weh. Dan of course untuk bahagian tengah ni dia ada satu indikator lah. Indikator ni lebih kepada orang katakan dia tangkap kau punya eyes. Kalau kau tak memberi fokus kepada driving, dia akan bagi warning kat sini lah. Dan untuk yang ini steering ada telescopic. This is good lah. Tapi steering ni nampak pelik sedikit. Okey, dan seterusnya untuk bahagian aircon adalah orang katakan dua zon, kiri dan juga kanan. Untuk bahagian belakang cuma air vent saja. Dia tak ada 3 zone lah. Tapi untuk bahagian air vent belakang tu nampak macam tak kena pula dengan kereta ni. Nampak macam biasa-biasa sangat dia bagi. So aircon ni agak rendah, dan untuk bahagian belakang seat position okey lah. Tapi tak adalah selesa sangat sebab because of the bawah. Bahagian bawah adalah bateri. So dia tak support kita punya lutut. So maksudnya kita letak kaki agak mendegak sikit. Overall yang lain ada kat kereta ni boleh katakan unik dan juga lain macam. Untuk bahagian enjin, bukan untuk bahagian enjin. Untuk yang ni, untuk dia punya powertrain, yang ni menggunakan 71.4 kW lithium ion battery. Yang ini adalah versi single motor front wheel drive dengan 204 PS dan juga 266 Nm torque. 0 to 100 cuma 7 saat, dan dia punya full charge, untuk full charge boleh pergi lebih kurang dalam 500 km mengikut WLTP. Tetapi bagi aku akan minus 10%, yang ni lebih kurang boleh pergi lebih kurang dalam 450 km sahaja. Itu cuma pandang aku. Dan selain daripada yang ini, dia juga adalah versi yang dual motor, di mana untuk horsepower dan juga torque dia lebih tinggi sedikit, dan yang itu adalah versi all wheel drive. Tetapi untuk pasaran Malaysia, jangkaan akan diterima cuma versi single, orang kata single motor saja, iaitu versi front wheel drive. So untuk safety pula, yang ini datangkan dengan Toyota Safety Sense, full Toyota Safety Sense. So untuk model ini kita jangkakan harga dia adalah lebih kurang plus minus bawah RM250,000. Walaupun Toyota tidak meletakkan sebarang indikator harga, tetapi berdasarkan kita punya research, kita lihat kepada negara Thailand dan sebagainya, lebih kurang plus minus RM250,000 Malaysia. Tak mahal, cuma kita saja masih belum mampu untuk membeli. Sebab apa yang kau bayar, kau akan dapat pada model ini jugalah. Dan bilakah akan dilancarkan? So kita tak tanya pada Toyota. So pada asalnya katanya model ini akan dilancarkan pada tahun ini, tetapi mungkin tak sempat pada tahun ini. So mungkin akan dilancarkan dalam tahun depan ataupun masa terdekat, ataupun bila-bila masa yang dia nak launch. Kita pun tak tahu. Dia nak launch lah. Dia tak nak launch, kita tunggu sahaja. Tetapi boleh beli ke tak boleh? Bagi aku boleh. Sebab kalau kita ikutkan untuk segmen
segmen dia begitu, indikator dia plus minus lebih kurang macam tu. Harga masih boleh terima. Sebab apa boleh terima? Sebab kita masih lagi tag free sehingga tahun 2025. Even dia punya road tag pun masih percuma lagi. So, yang paling penting adakah untuk Toyota BZ4X dapat bersaing dengan barisan lambakan EV yang sedia ada pada sekarang ni? Yes. Sebabnya apa? Sebab Toyota dia ada peminat sendiri dan jangan lupa ini menggunakan platform eTNGA. Untuk TNGA pun dah sedap. TNGA kita tak tahu macam mana. So yang penting yang itu kita kena test drive dulu barulah kita tahu. Tapi yang bagi aku there will be a fun car dan juga satu keunikan yang tak ada pada orang lain ada pada kereta ini. Okay, so sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan loceng. Tahu tu ramai tak subscribe lagi tu. Follow juga kita punya social media, Facebook, IG dan juga TikTok Panlaju. Road to 1 million TikTok Panlaju. Kita jumpa lagi, bye-bye semua. Assalamualaikum. Nanti dulu, berita baik untuk semua, hanya pada 1 Jun 2023 ni, korang yang beli mana-mana dashcam 70 mi dekat official store 70 mi, korang berpeluang untuk spin and win dashcam 70 mi Omni 360 ni. Bukan tu saja, korang juga boleh menang hadiah percuma seperti 70 mi sunshade dan juga RM3 free shipping. Tunggu apa lagi? Belilah sekarang!